Nama saya Ethan Xavier Eng Chuan dan nombor pendaftaran saya 10 DJL 20F 2011. Saya ingin membentangkan tentang pengenalan pada projek kami, iaitu kesihatan mental terhadap kanak-kanak dan juga remaja di masa kini. Apakah itu masalah kesihatan mental? Kesihatan mental dan penyakit mental adalah dua perkara berbeza tetapi saling berkaitan. Kesihatan mental merujuk pada keupayaan seseorang untuk berfikir, rasa dan bertindak dalam kehidupan seharian mereka. Kesihatan mental yang baik dikaitkan dengan keupayaan seseorang untuk menjalani, menghargai dan menikmati hidup dalam cara yang positif, produktif dan seimbang. Namun individu dengan kesihatan mental yang baik juga tidak dapat lari daripada stres. Tetapi mereka berupaya dengan menangani stres dan cabaran lain yang timbul dalam kehidupan mereka. Individu yang mempunyai kesihatan mental yang buruk pula mungkin mendapati diri mereka tidak dapat menangani stres, kesakitan dan masalah lain. Kesihatan mental buruk yang berpanjangan dan tidak ditangani boleh tetapi tidak semestinya menyebabkan seseorang mengalami penyakit mental. Di samping itu, penyakit mental juga boleh mempengaruhi kesehatan mental seseorang juga. Kesehatan mental dan penyakit mental. Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak tumpuan diberikan terhadap kesihatan mental. Selaras dengan kemajuan negara kita yang kini berkembang, masalah kesihatan mental dan penyakit mental telah menjadi semakin bertambah dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Didapati peningkatan yang ketara dalam kadar bunuh diri dan penyakit mental sejak sedekat lalu berpunca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Oleh itu, adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental. Kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan intervensi dan rawatan. Terdapat 3 kesan atau faktor daripada masalah kesihatan mental ini. Contohnya, salah satunya adalah biologi. Sesetengah penyakit mental boleh dikaitkan dengan ketidakseimbangan pada bahan kimia di dalam otak berhubung antara satu sama lain. Yang disebut sebagai neurotransmitter. Bahan kimia ini berperanan dalam membolehkan sel-sel di dalam otak berhubung antara satu sama lain. Ketidakseimbangan yang berlaku akan mengganggu fungsi otak. Inilah yang menjadi asas kepada ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat penyakit mental. Genetik juga mempunyai sumbangan dalam keadaan kesihatan ini. Ahli keluarga kepada pesakit lebih cenderung mengalami penyakit yang sama, namun ia lebih kompleks dan melibatkan banyak gen. Jangkitan dan kecederaan otak turut boleh menyebabkan penyakit berkaitan emosi. Selain itu, faktor-faktor seperti kekurangan zat dan terdedah kepada bahan toksik mungkin memainkan peranan yang penting juga. Faktor yang kedua adalah psikologi. Faktor psikologi yang menyumbangkan kepada gangguan mental seperti trauma psikologi yang teruk semasa kecil, seperti penderaan emosi, fizikal atau seksual daripada keluarga atau siapa yang ada talian darah atau rapat dengan si mangsa. Contoh pertama adalah diabaikan oleh keluarga, gagal dalam membina hubungan dengan orang lain.
Okay. Contoh kesan atau faktor yang menyebabkan masalah kesihatan mental adalah persekitaran. Sesetengah perkara yang berlaku di sekeliling boleh merangsang penyakit berkaitan emosi dalam kalangan mereka yang berisiko. Ini termasuklah kematian atau penceraian, keluarga yang bermasalah, bertukar sekolah atau kerjaya, pandangan dan persepsi masyarakat. Contohnya definisi cantik yang diletakkan oleh masyarakat memaksa seseorang untuk tidak makan atau memuntahkan semula makanan yang dimakan yang kekal kurus. Gangguan pemakanan dan penyalahgunaan dada. Itu saja. Masalah kesihatan mental menunjukkan tren peningkatan dengan statistik individu yang mendapatkan sokongan menerusi Talian Bantuan Perkhidmatan Sokongan Psikososial MHPSS meningkat 5 kali ganda berbanding 2020. 212,319 panggilan diterima MHPSS tahun lalu berbanding tahun sebelumnya dengan 44,061 panggilan. Menerusi satu kenyataan, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata pihaknya akan menambah baik perkhidmatan berkenaan dengan mewujudkan talian 5 digit atau dikenali sebagai Talian Hill 15555. Talian itu akan mula beroperasi pada 21 Oktober secara berperingkat bermula dengan pengguna telekomunikasi TM dan Unify Mobile. Pengguna juga boleh mengakses talian Hill melalui talian kecemasan 999 dan operator akan menyambungkan ke talian itu. Katanya tingkah laku bunuh diri menunjukkan kadar membimbangkan dan peningkatan ketara sebanyak 81% tahun lalu dengan 1,142 kes berbanding 631 kes yang dilaporkan pada tahun sebelumnya. Sebab kita ada Puan Farida binti Abdul Jalil. Ini kaunselor daripada Pusat Kaunseling Selangor. Beliau dia cakap beliau meminjamkan telinga untuk mendengar. Okey. Sekarang ni untuk sakit mental ni kebanyakannya lah ada orang yang mengatakan di usia muda lagi dah sakit mental, Puan. Jadi kalau Puan tengok apa sebenarnya yang menyumbangkan mereka ni stres. Sepatutnya di awal-awal usia ni tak perlu macam tu tau. Tak perlu sangat stres pun. Kan? Tak kerja lagi, tak ada pendapatan yang nak kena ditanggung kan. Jawab pun. Penyakit mental ini sebenarnya kita tak boleh easily label judge ataupun judge orang ada ni ada sakit mental dan sebagainya. Hanya boleh didiagnose oleh doktor sahaja. Baru adalah penyakit mental itulah penyakit. Sebab ni penyakit mental ni sama macam penyakit kencing manis, darah tinggi. So kena diubati, kena dirawati. So kalau tadi Cik Muaz cakap apa penyebabnya, banyak faktor. Walaupun dia sebenarnya penyakit ini boleh menyerang sesiapa saja. Kita pun tak tahu. Pada masa akan datang kita pun boleh ada kecenderungan untuk terkena penyakit mental. Maknanya orang yang kena penyakit mental ni dia boleh buat sesuatu di luar jangkaan? Ya, betul. Bila bertentangan, bila bercanggah dengan kelakuan normal dan didiagnose oleh doktor dan sebagainya, okey, barulah kita boleh panggil orang itu ada penyakit mental. Dan doktor, adakah doktor akan keluarkan surat ke macam mana? Yes, doktor akan keluar Okey, surat. sekarang ni saya nak tahu simptom mental tu sendiri macam mana? Sebenarnya banyak jenis penyakit mental, tapi antaranya bila kefungsiannya tidak, macam contoh kita tak ada hilang minat kepada daily routine, pola pemakanan kita bertukar, pola tidur, sama ada terlebih tidur, terkurang tidur. Itu antara simptom-simptom lah. Saya nak macam mana nak elakkan tekanan yang saya alami sekarang ni dari tempat kerja sampai bawa ke rumah. Lepas tu kadang-kadang tekanan tu terlepas dekat anak-anak, dia orang kena marah. Ini tekanan kerja saya. Adakah itu dipanggil mental? Sebab saya ni asyik nak marah je. Tekanan ni boleh menyerang sesiapa saja. Kita bukan tertekan. Bos tak siap bos tekan kita tak siap kerja. Tekan kan? Jadi stres ni sebenarnya pun terbagi kepada dua, stres baik dengan stres buruk. Kalau stres baik ni bertindak sebagai motivator ataupun energizer kepada kita. Stres jahat ni apabila kita tak boleh nak kawal dan melangkaui akan jadi tekanan. So bila kita tertekan sebenarnya kita kena seek for help. Cari luar macam cerita Piramli tu. Cakap. Kena cari orang untuk kita meluah. Berkongsi. Yes. Jangan dipendam. Bila pendam akan menjadi Tapi kalau dia cari orang pun sama macam dia juga. Itu pun cari yang betul lah. Nama saya Darsan Hakim Mandiragan. So nombor matrik kad saya ialah 10 DDT 22F 1062. Saya dari diploma dalam
informasi teknologi dan komunikasi. Kelas saya ialah DDT 2C. Apakah pendapat anda tentang kesihatan mental? Pada pendapatan yang saya diketahui ialah ia akan menyebabkan pelajar untuk merosakkan otak dia sendiri. Apakah punca yang anda diketahui tentang kesihatan mental? Punca yang saya ketahui ialah yang terutamanya ketidakseimbangan dalam bahan kimia di dalam otak, iaitu kita disebut sebagai neurotransmitter. Yang kedua ialah apakah kesan yang anda tahu tentang kesihatan mental? Kesan kalau kesan nombor 1, pelajar akan hilang minat. Keduanya, kurang penglibatan dalam perbualan. Akhir sekali, penurunan kehadiran kelas untuk pelajar. Apakah cara yang kita boleh melakukan untuk menangani kesihatan mental ataupun isu mental? Cara itu komuniti lah. Komuniti dia hubungkan interaksi sosial yang berkualiti, dapat membantu kita untuk menyihatkan lagi minda dan otak kita. Apakah nasihat anda akan diberikan untuk kesihatan mental dan isu mental yang sedang dilangsungkan di negara? Pada pendapat saya nasihat untuk Jabatan Kesihatan ambil pelajar-pelajar yang melibatkan kesihatan mental dan jaga diorang lah. So diorang tak menghadapi penyakit kesihatan isu mental. Ya, selamat sejahtera. Nama saya Pasran Lagi Senasigan daripada Jabatan Kejurutan Mekanikal daripada kelas DKM 5B, dan nama matrik saya 10 DK 20F 2039. Sekarang ibu saya sahaja. Saya nak tanya tu soalan. Apakah pendapat daripada kesihatan mental? Kalau you tanya daripada kesihatan mental, setiap individu terdedah kepada masalah kesihatan berkaitan mental tanpa mengira usia dan jantina. Oleh itu, daripada pendapat saya, kita kena tingkatkan kesederaan dalam diri agar anda lebih bijak mengenai jika ia berlaku kepada diri sendiri atau insan tersayang, dan kita perlulah teruskan membaca untuk memahami isu kesihatan mental ini dengan lebih lanjut. Okey, apakah punca kesihatan mental? Kalau kita tengok daripada punca yang pertama adalah psikologi. Kalau daripada psikologi kita tengok penderaan emosi, fizikal atau seksual diabaikan oleh keluarga. Okey. Ya. Seterusnya, apakah kesan kesihatan mental? Kalau kita tengok daripada kesan adalah daripada mengasingkan diri. Contohnya berhenti berusahakan gagal dan dalam pelajaran atau mempunyai masalah menjalankan tugasan harian. Itu saya boleh beritahu dalam kesanannya lah. Okey. Yang seterusnya, apakah cara untuk mengatasi masalah mental? Kalau
dalam fikiran saya untuk cara mengatasi ni, kita perlulah bergaul dengan rakan-rakan yang boleh membawa manfaat serta mampu memberi sokongan semacam emosi dan sebagainya. Okey, ni last question. Apakah nasihat untuk orang di luar sana tentang kesihatan mental? Nasihat untuk orang-orang kesihatan mental dalam dekat luar, kesihatan mental adalah merangkumi kesihatan emosi, psikologi dan sosial anda. So kita perlu berfikir dan merasa dan bertindak untuk masalah mental ini. Itu saja. Perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Ivan Aimar Rigen Mehdi. Nama metrik saya 10 DJL 22F 1014. Saya sekarang semester 2. Saya di kelas DJL 2A. Apakah pendapat anda tentang masalah kesihatan mental? Pada pendapat saya, masalah kesihatan mental ini adalah satu komponen yang kita perlu titik beratkan di negara Malaysia ini. Kerana untuk seseorang itu hidup dengan harmoni dan aman, kesihatan mental adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Oleh itu, kita sebagai masyarakat Malaysia, kita haruslah sentiasa menjaga kesihatan mental diri sendiri dan orang yang kita sayang. Bagi anda, Adik Ivan, apakah punca seseorang itu menghadapi masalah kesihatan mental? Salah satu punca ialah kita punya environment bekerja, di mana let's say kita bekerja di satu suasana yang terlalu menekan, terlalu menginginkan improvement. Oleh itu, kita sebagai pekerja di sana, kita pun yang struggle untuk cari improvement, cari di mana kita salah dan sentiasa berusaha tanpa memikirkan kita punya kesihatan mental. Bagi soalan yang kedua, apakah kesan masalah kesihatan mental terhadap seseorang? Kesan dia ialah sekiranya kita terlalu stres, dia akan membawa kepada depression. Daripada sana, depression sekiranya tidak dirawat, dia akan menjadi salah satu banyak faktor. Antara faktor dia ialah perpecahan keluarga, di mana suami isteri boleh bergaduh, ibu dan anak punya hubungan pun boleh terjejas, dan faktor yang paling teruk ialah bunuh diri. Kerana bila seseorang menghadapi masalah depression, beliau cenderung berasa sendirian dan tertekan. Soalan yang ketiga, apakah cara anda yang positif untuk mengatasi masalah kesihatan mental? Cara saya untuk mengatasi masalah mental ialah saya bersukan, berdoa kepada Tuhan. Tidak kisahlah kita solat, kita pergi ke gereja, kuil dan mana-mana tempat beribadah. Kerana semua tempat beribadah adalah tempat di mana kita mencari ketenangan jiwa. Soalan yang terakhir, Adik Aimar, apakah nasihat anda bagi orang yang mengalami masalah kesihatan mental? Nasihat saya ialah kita sebagai manusia ni dipenuhi dengan cabaran dan tekanan. Itu kita menggunakan kreativiti kita untuk mengatasi, dan cara yang paling terbaik untuk mengatasi ialah kita tidak boleh bersendirian. Selain itu, jauhilah benda-benda yang negatif seperti arak, seks bebas dan dadah. Cara menangani isu mental. Cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental dalam golongan belia Malaysia ialah mengamalkan gaya hidup sihat seperti pengambilan makanan dan seimbang, minum 8 gelas sehari, tidak merokok ataupun tidak mengambil pengambilan dadah. Dengan mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat, kesihatan mental dan fizikal lebih terjamin. Selain itu, bergaul dengan rakan-rakan yang boleh mempercayai ataupun boleh memberi bermanfaat dan bersokong pada emosi.
Dengan adanya seorang rakan yang boleh dipercayai, kita dapat meluangkan perasaan yang lama pendam serta mendapatkan sokongan emosi daripada rakan agar emosi negatif akan dikeluarkan dari tubuh badan kita. Seterusnya, lepaskan tekanan anda dengan melakukan aktiviti yang disukai seperti permainan video, mendengar muzik, menari, melayari internet dan sebagainya. Tetapkan matlamat anda agar tidak tersasar dari lembah kehidupan. Dengan adanya matlamat, kita lebih fokus dengan perancangan hidup yang dilakukan serta berazam untuk mencapai cita-cita yang diidamkan. Bantuan pakar seperti kaunseling juga boleh diminta sekiranya anda tidak mampu untuk menghadapi masalah kesihatan mental. Kesan atau impak terhadap negara kesihatan mental. Mengasingkan diri sebagai contoh, berhenti bersukan, gagal dalam pelajaran atau mempunyai masalah menjalankan tugasan harian. Kedua, hilang minat terhadap persekitaran. Yang ketiga, mempunyai masalah memberi tumpuan, mengingati, berfikir secara logik atau menerangkan sesuatu, dan berasa terpinggir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dina Rizki bin Maizan dari kelas DJL 5A. Nombor kamera saya 10 DJL 20F 2012. Okey, rumusan yang hasil saya dapatkan daripada temu buat, mereka memberitahu yang sebab-sebab punca-punca kesan, nasihat, pendapat semua itu adalah yang baik dan sangat jelas. Okey, itu saja daripada saya. Sekian.